Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ismail Muhammad Ijun, dia moderator pada hari ini. Uh, kita daripada grup akan membincangkan berkenaan dengan local sustainable issues. Okey. Uh, kita akan bincangkan bagi tajuk untuk hari ini berkenaan dengan pencemaran sungai, terutamanya di Sungai Linggi lah. So, saya memperkenalkan saya punya ahli-ahli untuk membincangkan. Okey. Silakan memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nizam bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamirul Naim bin Ismail. Okey, itu daripada grup kami. So, hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan berkenaan dengan following statement lah. Okey, daripada itu kita tengok sedikit daripada video yang kami sediakan. Ia berkenaan dengan pencemaran di Sungai Linggi dan ada beberapa cawangan anak air yang masuk ke kawasan Sungai Linggi yang menyebabkan pencemaran yang agak kritikal lah di Negeri Sembilan. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada panel lah untuk menilai dan bagaimana permasalahan-permasalahan ini berlaku. Kita teruskan kepada Encik Muhammad Nizam lah. Okey, saya beri satu gambaran di mana bagaimanakah pencemaran ini mula berlaku. Silakan Encik Nizam. Okey, Assalamualaikum. Pencemaran ni sebenarnya dia berlaku akibat daripada perbuatan kita sendiri lah, iaitu manusia. Saya fikir tak ada binatang yang melakukan yang mengakibatkan pencemaran ni. Semuanya didorong oleh perbuatan manusia. Okey, so ianya berpunca daripada kesedaran daripada sikap atau mentaliti seseorang manusia tersebut atau mentaliti seorang individu yang saya rasa yang saya kiranya mengambil mudah lah tentang isu-isu mengenai alam sekitar ni. Jadi begitulah pendapat saya. Okey, seterusnya kepada yang panel kedua, Encik Firdaus, ada apa pandangan yang menyebabkan permasalahan ataupun boleh dikatakan ada isu-isu yang boleh menyebabkan pencemaran sungai ataupun air. Silakan. Saya setuju dengan Encik Nizam mengatakan bahawa manusia adalah puncanya. Okay, seperti yang kita boleh lihat, antara perkara yang paling kuat mendorong aktiviti ataupun percemaran sungai ini adalah aktiviti perindustrian, di mana ini adalah benda yang paling berkesan sekali kepada sungai bila aktiviti perindustrian ini dilakukan berhampiran dengan sungai. Okey, maknanya ada aktiviti yang tidak dibenarkan berlaku di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai, contohnya pembuangan sampah dan mungkin juga terlibat dengan kawasan-kawasan industri di kawasan yang berhampiran. Bagaimana pula dengan Encik Naim? Silakan Encik Naim. Ada pendapat? Mengikut pandangan saya, seperti apa yang dikatakan oleh Encik Nizam dan Encik Firdaus, kedua-duanya adalah daripada perbuatan manusia dan daripada industri itu sendiri yang menyebabkan pencemaran. Dan pada pandangan saya, ini lebih kepada sikap dan tanggungjawab. Saya rasa tiada tanggungjawab manusia itu sendiri dalam menyebabkan pencemaran tanpa memikirkan kesan dan akibat di masa akan datang. Dan mereka tanpa was-was dan tanpa rasa bersalah buat pencemaran tersebut tanpa merasakan akan berlaku apa-apa efek pada diri mereka sendiri, sedangkan ianya satu efek yang besar
dan menyebabkan banyak masalah seperti jangkitan wabak penyakit, global warming dan sebagainya. Okey, baiklah. Untuk makluman dari ahli panel, topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan SDG lah, yang melibatkan lebih kurang ada 17 goal ataupun dia punya objektif dia lah. Kita ini adalah termasuk salah satu daripada di bawah goal yang ke-6 lah, untuk clean water dan juga sanitation. Jadi ia sangat penting lah bagi kita untuk mengekalkan sustainability yang melibatkan pencemaran air semua. Okey, daripada perbincangan kita yang awal tadi, mungkinlah saudara-saudara dapat memikirkan apakah kesan yang paling kritikal lah bagi pencemaran air ni. Mungkin dia melibatkan daripada segi sosial, ekonomi ataupun persekitaran tersebut. Mungkin salah satu mana boleh jawab. Saya silakan Cik Nizam tu. Macam mana tu ya? Mungkin daripada Kesan, segi sosial ataupun daripada segi ekonomi ataupun daripada segi persekitaran tersebut. Mungkin boleh salah satu lah. Dari sudut ekonomi lah, yang kita nampak dari sudut apabila kita lihat kesan pencemaran ni ke atas ekonomi, dia boleh dikatakan membawa kesan yang agak buruk juga lah, sebab bila mana kita lihat kawasan-kawasan contoh kawasan pelancongan kita tercemar seperti kawasan-kawasan sungai, laut, pantai dan sebagainya. Ya, Bebas daripada dia tercemar, jadi kunjungan pelancong tu akan terjejas lah, mana kawasan-kawasan tumpuan ni perlulah kita perlu pelihara lah untuk generasi-generasi akan datang, macam tu lah. Jadi pencemaran ni berlaku, sikit sebanyak ianya akan memberi kesan kepada ekonomi kawasan tersebut lah. Jadi itu pandangan saya. okey, mungkin ada yang lain yang boleh kita kongsikan bersama untuk Firdaus. Mungkin daripada segi ekonomi yang sebelum menjadi, mungkin daripada segi sosial ataupun environment. Okey, macam tadi kan saya sebut benda ni memang untuk penjagaan alam sekitar ni penting, betul. Dan macam saya katakan tadi adalah perindustrian. Sebenarnya bukan sahaja perindustrian adalah salah satu penyebab yang berlakunya kejadian pencemaran. Tapi antara salah satu sebab dia adalah melalui pertanian. Mungkin kita tak nampak benda tu, mungkin kita tak nampak benda tu, kan? Tapi itu adalah kenyataan apabila pencemaran ini berlaku, apabila kita melakukan pembanjaan menggunakan baju-baju kimia, meracun, dan itu semua adalah salah satu yang menyebabkan berlakunya pertanian. Dan saya rasakan kita perlu wujudkan beberapa sistem dan kaedah untuk mengekang kedai ini. Dan hasil daripada pertanian itu, sebelum memulakan pertanian itu, mereka akan melakukan bukaan kawasan. Jadi kalau dalam Masmak EACP tidak diambil kira, jadi itu semua adalah penyebab yang mentaliti masyarakat setempat perlu ditingkatkan yang melalui pengajaran ataupun nasihat ataupun iklan, itulah kan. Okey, baik. Saya teruskan kepada Cik Naim, kalau ada nak tambah kepada segi kesan kepada pencemaran ataupun kerosakan yang berlaku. Mungkin daripada segi sosial mungkin ataupun ekonomi. Saya masih lagi ingin beri komen berkenaan dengan ekonomi, dan dia juga berkenaan dengan sikap manusia itu sendiri. Kita boleh anggarkan pencemaran air ini bukan hanya disebabkan pembajaan, hilangan, tetapi kita boleh gunakan sebagai
sikap manusia dalam membazirkan air itu juga sebagai salah satu penyebab pencemaran yang berlaku di sungai. Jika sikap manusia tu suka membazirkan air, dia akan menyebabkan krisis air yang lebih teruk di negara kita. Jika isu pencemaran sungai terus berlaku, ia dikhawatirkan akan meningkatkan kos rawatan air sungai itu sendiri. Sekaligus akan mendorong kenaikan tarif air dan kos sara hidup rakyat yang sedia ada tertekan. Oh, okey. Baiklah. Daripada pernyataan anda yang sebentar tadi, banyak mungkin berlaku punca-punca perosakan yang berlaku. Mungkin kita boleh fikirkan atau memberi cadangan bagaimanakah perkara-perkara ini boleh dihalang ataupun mengekang bagi pencemaran ini terus berlaku. Mungkin ada idea ataupun cadangan yang boleh kita pakai, mungkin daripada segi teknikal ataupun daripada segi kesedaran, awareness ataupun sebagainya. Mungkin ada cadangan yang boleh kita lontarkan. Mungkin ada pihak-pihak yang lain boleh mendengar daripada ulasan-ulasan yang kita berikan, mungkin boleh dipikirkan untuk digunakan bersama. Okey, silakan untuk Encik Nizam, mungkin ada cadangan-cadangan tertentu yang boleh kita guna pakai bagi mengekang ataupun menghalang pencemaran ini terus berlaku. Silakan Encik Nizam. Okey, boleh. Boleh sedikit. Sorry, saya tak on mic. Sebenarnya bagi untuk halang daripada pencemaran yang berlaku, sebenarnya ianya lebih kepada sikap individu itu sendiri. Sebab walau macam mana pun kita buat ataupun tapi mentaliti masyarakat tempat tu masih lagi di tokok yang lama, jadi saya rasa tak ada gunanya sistem ni. Bagi saya lah, apa yang boleh kita bantu adalah kita sendiri mengambil peranan yang mana sendiri dalam memastikan kelestarian alam sekitar kita ni terjamin. Contohnya ya, kita tak bolehlah mengharapkan agensi untuk menguruskan hal tentang alam sekitar ni. Sebab saya rasa alam sekitar ni, penjagaan alam sekitar ni hendaklah mengambil kira keseluruhan penduduk yang ada, bukannya tertumpu pada sebuah kawasan atau sebuah agensi untuk menguruskan sendiri tentang alam sekitar. Jadi itulah pandangan saya. Okey, terima kasih Cik Nizam. Mungkin ada siapa yang nak tambah? Mungkin Cik Firdaus ada nak tambah sedikit untuk boleh Okey, saya ada beberapa pandangan lah berkenaan kadang-kadang yang untuk kita kekalkan sumber air yang untuk penggunaan pada masa hadapan lah, ya. Antaranya adalah pelaksanaan undang-undang untuk mengawal penggunaan sumber air ataupun mencegah pencemaran air, kan. Macam undang-undang ni kita perlu undang-undang perlu mengekalkan kawasan tadahan dan mewujudkan zon penampan bagi menjamin setoran air bawah tanah sentiasa berterusan untuk sungai-sungai dan empangan. Seperti industri pula, pada pandangan saya kita perlu mengawal dia kilang-kilang perlu mengawal pembuangan sisa toksik dia ataupun sisa-sisa toksik perlulah dibuang ke tempat yang sewajarnya. Selain itu, tindakan yang lebih tegas mestilah perlu diambil dengan mengenakan benda yang berat mungkin menarik regulasi bagi ataupun menekan caj perawatan air daripada kilang-kilang tersebut. Itu antara salah satunya. Ada yang kedua pandangan saya adalah kita perlu memajukan sumber air alternatif. Tak boleh perlu mengharapkanlah sangat pada sungai dan empangan semua tu. Perlu ada sumber-sumber air alternatif yang kita
terokai. Sebagai contoh air bawah tanah, air takungan tasik, kolap, sama ada semula jadi atau buatan manusia, kan. Mungkin dia boleh jadi dimanfaatkan sebagai sumber pengganti apabila berlakunya krisis bekalan air, kan. Selain daripada itu, kos dan teknologi yang murah, air bawah tanah sama boleh dijadikan sebagai air untuk rawatan, untuk minuman lah. Itulah pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih Mungkin Cik ada Firdaus. lain. Mungkin Cik Nazim ada apa untuk tambah? Okey. Pada pendapat saya, perlu ada tindakan memperbaiki sistem pengagihan dan pengurusan air di samping kita melakukan kempen penggunaan yang bijak kepada penduduk. Ini adalah merupakan poin yang amat penting di mana sistem bekalan air di Malaysia patut diswastakan agar perkhidmatannya lebih tetap. Kerajaan pusat mesti mengambil alih pengurusan air daripada kerajaan negeri dan kerajaan negeri menghadapi masalah kekurangan kewangan dan kepakaran. Dengan membaiki sistem pembayaran yang sedia ada, maka pembayaran air ini kita yakin dapat dikurangkan. Pendidikan kepada umum juga tentang kepentingan air agar tidak dibagikan juga amat penting supaya sumber air ini tidak lagi tujuan yang tidak perlu dan pembayaran berlaku. Air ini merupakan satu sarana yang sepatutnya berkesan dan amat penting untuk mengekalkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Naim. Terima kasih kepada semua panel yang hadir pada malam ini. Daripada segi kesimpulannya, saya mendapati untuk mengekalkan isu alam sekitar ini, sebenarnya semua pihak harus terlibat bagi menjaga kelestarian alam sekitar. Dia tidak kira termasuk golongan-golongan pemimpin, masyarakat dan juga tak tinggal juga kepada golongan cendekiawan ataupun di aktiviti bagi memberi pemahaman tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar dan seterusnya dapat melestarikan sumber air kita pada hari ini. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua. Oleh itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih kepada moderator. Stop record lah.